Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian, insya-Allah sesi tanya jawab pagi Sabtu 21 Ogos 2021 bersamaan dengan 12 Muharram 1443. Ini adalah merupakan siri yang ke-25. Saya harap tuan-tuan dan pelajar semua kena ambil maklumat lah. Dia tanya balik kepada admin, nanya, admin, soalan ni di siri yang ke-berapa? Admin bukan nak hafal ni semua, tuan-tuan, kita tolonglah. Kan? Sebab tu admin kita ni jazahullahu khairah, mereka dah letak dah di sebahagian daripada siri tanya jawab kita ni ada tajuk yang ditanya soalan. Jadi boleh je kita ambil maklumat tu. Baik, soalan yang pertama ni. Sekarang ramai orang sebar amalan yang pelik disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan janji pahala yang melampau. Bahasa dia dengan pahala yang gila-gila. Gila-gila ni makna melampau sangatlah. Contohnya pada hari Ashura lepas, ada satu poster mengatakan siapa puasa pada hari 9-10 Muharram, hari Ashura, mendapat fadilat pahala 1000 kali haji, 1000 kali umrah, 1000 kali syahid. Ustaz Abu Anas, adakah cara kita nak cam skema ibadat ni? Poster-poster skema ibadat ni yang kita orang awam boleh kenal. Benda ni palsu tak palsu. Minta pencerahan. Allahu Akbar. Berat dia bagi tugas dengan saya hari ni. Tapi anda rasa ini satu kepentingan di saat pandemik menyebarkan berita-berita yang tak palsu. Kita duk marah dengan skema minta duit ni, skema pahala ni pun bahaya juga ni. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian, sukar kita nak tahu benda ni sahih tak sahih, benda ni hadis palsu ke tak palsu, sebab ini perlu kepada kepakaran ilmu. Jadi para ulama kata kita kena tahu sanad dia. Ulama-ulama zaman dulu senang je dia dengar siapa dia riwayat, fulan bin fulan, ada palsu ni. Sebab salah seorang daripada perawi dia kadzab, pembohong. Habislah cerita. Dia condemn, dia tutuplah pintu. Kita ni kalau fulan bin fulan tak tahu siapa. Siapa dia fulan bin fulan kita pun tak kenal. Imam Bukhari pun tak tahu nama apa, kan? Tapi dari sudut sanad, dari sudut apa, kita tak mampu, cuma kita mampu baca. Ada kitab-kitab yang ditulis khas oleh para ulama, kitab hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Kita tengok dalam kitab ni, kalau hadis ni ada sinilah dia. Cuma ada sebuah buku yang menarik. Tuan-tuan cari buku bahasa Arab, nama dia Al-Manarul Munif fi Sahihi wa Dhaif. Al-Manarul Munif maknanya satu pencerahan tentang bagaimana kita nak mengenali hadis sahih dengan hadis dhaif dan juga hadis-hadis yang palsu, yang maudhu' ni. Kitab ni ditulis oleh Syekh Ibn Qayyim. Cuma bahasa Arab, bahasa terjemahan Melayu ada. Tapi anda dah tanya dengan kawan-kawan ejen-ejen yang penyebar buku. Saya kata esok saya nak cerita buku ni, mereka kata buku ni buat masa ni belum ada cetakan. Tapi boleh tengok dalam internet, mungkin ada kod Indonesia ataupun lain-lain. Sahabat-sahabat yang pencetak buku tu tolong respon. Kalau ada, ramai orang nak beli ni, insya-Allah. Sayanya tak ada. Jadi dalam buku ni dia letak kepada kita beberapa garis panduan kita boleh kenal hadis-hadis palsu dengan konten, dengan maklumat, dengan isi kandungan. Dengan sanad kita tak pandai. Kalau nak tahu juga, kita kena cek kitab-kitab hadis. Tapi isi kandungan yang boleh kita trace, yang boleh kita kesan bahawa hadis ni palsu, ada beberapa ciri. Ciri yang pertama,
hadis yang terlalu berlebih-lebihan dalam penetapan pahala dan dosa. Macam hadis tadi lah. Puasa hari 9, 10, kita dapat berapa kali haji tadi? 1000 kali haji, 1000 kali umrah, 1000 kali syahid. Confirm palsu punya. Nabi tak cakap macam tu. Oh, dia kata melampau sangat. Macam akhir tahun baru ni. Siapa dia puasa akhir tahun, campur dengan awal Muharram, dia boleh pahala 50 tahun. Kita kata berat tu. Yang ada dalam hadisnya, berapa? Nabi kata puasa hari Arafah 2 tahun kafarah. Puasa hari Ashura setahun. Puasa hadis palsu 50 tahun. Lagi dahsyat. Ni, yang ni 1000 tahun ni. Maaf. 1000 kali haji, 1000 kali umrah. Lagi dahsyat. Siapa dia baca selawat ni, selawat yang kami beri ijazah ni, lebih baik daripada baca Quran berapa kali? 60 kali. Confirm palsu. Dia punya hadis tu. Kalau dia sandarkan Nabi lah. Kalau tak sandar, lagi senang. Kita nak ni tak mari ke Nabi. Kau cakap apalah? Oh, saya mimpi. Mimpi bukan sumber hukum dalam Islam. Ingat, mimpi bukan sumber hukum dalam kita pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan sumber hukum. Boleh jadi, tapi kita nak kempen orang dengan Ini dia panggil contoh hadis yang berlebih-lebihan. Tengok dalam kitab ni kata apa? Dengar ni. Siapa dia kata la ilaha illallah? Hadis sahih ada. Sebab afdal kalimah tu la ilaha illallah kan. Siapa dia kata la ilaha illallah dengan ikhlas masuk syurga, setakat tu Nabi beri. Mereka hadis palsu kata apa? Siapa dia kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan ciptakan daripada kalimah itu seekor burung. Burung ni ada 70,000 lidah. Setiap lidah dia ada 70,000 bahasa yang minta ampun untuk kita. Allahu Akbar dia punya. Berapa nak lagi? Tak puas hati lagi. Dia akan diberikan syurga. Dalam syurga tu ada 1000 bandar. Setiap bandar ada 70,000 qasr, istana. Setiap istana ada 70,000 haura bidadari. Masya Allah, tabarakallah. Lapak pahala disebut jelas berlebih-lebihan seperti ini menggambarkan pendustaan berada dalam dua kemungkinan. Sama ada orang yang reka hadis ini terlalu bodoh, dungu, ataupun puak-puak kafir zindik yang nak mengketawakan kita. Masya Allah. Ini satu. Kita boleh tengok. Kalau pahala yang melampau-lampau tu, nampaklah palsu dia tu. Tu orang tu tengok. Kalau poster mari, kelebihan gini-gini, jangan saya bala. Ini contoh-contoh kepalsuan yang berlaku dalam masyarakat. Jangan duduk percaya sangat kat kita ni. Kita mudah percaya, kena goreng orang mudah. Yang kedua, hadis yang mengandungi penipuan juga. Dia kata apa? Hadis, saya panggil hadis toke. Al-bazinjan 5 ukila lahu. Buah terung punya khasiat mengikut kehendak kita. Kita makan terung ni khasiat nak hilang darah tinggi, hilang. Hilang kolesterol, hilang. Dalam riwayat lain kata wal bazinjan syifa' min kulli da'. Bazinjan terung tomato tu ubat bagi segala penyakit. Yang saya jumpa disebarkan dalam masyarakat kita ni poster ada di Facebook saya. Mana-mana wanita yang mengandung makan tembikai, anak dia jadi comel. Allah, saudaralah. Habislah adik kita yang mengandung ni. Aduh, kau boleh akan tandah. Bila makan tembikai banyak, air banyak, pakai tandah, kesian ke dia? Allah, sebab anak comel tu makanlah tembikai. Suami dia pun beli tembikai hari-hari, bagi ke bini nak suruh anak comel. Nipu hangit dia punya ni. Ini panggil hadis toke, dia panggil hadis toke tembikai. Ini hadis durian pula macam mana pula? Wallahu alam. Banyak lagi. Maknanya kita tengok yang pahala melampau-lampau, yang tak logik, itu semua tanda-tanda hadis palsu. Contohnya orang duk tularkan. Ni sebar ni ada poster ni. Yang sebarnya pendakwah juga. Dia kata, saya buat contoh lah. 3 contoh ni cukup dah rasanya. Tak. Siapa dia wanita yang menyediakan air minum kepada suami 1 gelas lebih baik daripada dia puasa sunat setahun.
Oh, kita hok malah hangit dah puasa sunat ni. Ada, tunggu. Cik abang balik. Abang balik, siap di tangga lagi siap bang. Air bang. Minum. Dapat setahun pahala puasa. Diam-diam pula, suami dah relax dah. Buat mari air kopi pula. 2 gelas. Kena 3 gelas balik. Nonye suami dia. 3 tahun dah bang. Ini semua kalut lakon. Hadis ni yang kita sebar dulu. Sekarang ni alhamdulillah tak sebar dah. Kelebihan solat tarawih setiap malam. Kelebihan solat tarawih setiap malam. Apa ni? Pahala dia, tak lupa, malam yang ke-6 ke malam berapa? Lebih daripada pahala Nabi boleh. Kita kata nampak kekarutan dia tu. Baiklah para pelajar sekalian. Ini je saya mampu. Kalau boleh mampu tuan-tuan jumpa cari Al-Manarul Munif. Kenali hadis sahih, doa dan palsu ni. Menarik kita ni. Ada garis panduan sini. Tapi adalah yang khilaf-khilaf tu ada sikit. Ibn Qayyim kata palsu, ada orang lama kata tak sampai pekat palsu doa. Tapi kita boleh trace, boleh kesan kedoaifan atau kepalsuan melalui ni dia punya isi kandungan yang terlalu melampau sangat. Ni ada pula ni. Kita tahu selawat aku ni. Ni ada orang tanya selawat pelik ni. Sekali baca lebih daripada baca Quran berapa puluh kali. Kita kata nampaklah kepalsuan dia. Dia goreng kuat dia punya buat ahli penyebar hadis palsu ni. Soalan yang kedua. Ni contoh ni. Contoh kepalsuan lagi. Saya ingin bertanya khasiat solat sunat khusama. Saya kata tuan-tuan tak ada dengar solat ni. Mungkin sebahagiannya dengar. Solat khusama dengan kha. Kha, sad, mim alif. Solat sunat khusama. Saya pun ni baru jumpa juga ni solat sunat khusama ni. Duk mengaji kitab hadis jak kecil sampai tua. Nasib baiklah orang ni tanya. Apa dia solat sunat khusama ni? Solat sunat khusama ni disebarkan di pesantren mana ni? Ada postang saya. Tuan-tuan nakkah? Dia kata solat sunat ini untuk merendam rasa dendam dari seorang yang terlibat suatu perselisihan dengan kita dan belum sempat terselesaikan. Jadi solat sunat kita semayang 4 rakaat, kemudian baca surah dia pelik-pelik, kemudian dilakukan pada malam pertama Rajab, malam tengah Syaban, hari Jumaat akhir Ramadan, malam Aidilfitri, malam Raya Haji, malam hari Arafah, hari Ashura. Siapa dia solat ni, kita pun niat tak mau kelahi dengan dia di akhirat esok, hantar lagi solat ni kepada kita. Kata ini tuan yang bertanya, solat seperti ini yang pelik-pelik macam ni tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Dia solat yang pelik tak ada dalam sunnah. Bacaan yang ribu-ribu tak ada dalam sunnah. Yang adanya Nabi kita bagi letak 100 kali. Siapa dia baca 100 kali, siapa dia puasa boleh pahala 2 tahun, kafarah 2 tahun. Itu yang paling banyak maksimal. Ini yang kita tunggu lepas subuh ni. Selepas solat subuh, kita iktikaf, kita zikir sampai ke naik matahari, boleh pahala sekali haji dan umrah yang sempurna. Itu je. Ribu-ribu kali haji tak ada. Itu pun hadis ni pun ada orang pertikaian juga ni. Cuma saya terima sebab ada ulama yang mengatakan boleh terima. Baik, solat khusama ni tak ada dalam sunnah, kaifiat yang diajar pun pelik. Habis macam mana saya nak selesai masalah kita dengan orang kelahi? Pergi minta maaf, bukan pergi solat khusama. Kalau kita ada kes dengan orang, kita buta dengan orang, kita maki, kita pergi minta maaf dengan dia. Soalan yang ketiga. Hukum tawar-menawar barang yang dibeli. Terutama barang-barang makanan di pasar contohnya, yang membeli sangat pandai, mahir dalam tawar-menawar. Sehingga yang menjual terpaksa mengalah. Beri juga tapi muka masam. Adakah pembeli itu sah dan barang beli halal dimakan? Saya kata tuan, beli itu sah sebab tuan dia bagi. Kalau tak bagi, boleh je tak bagi. Aku tak mai, tak mau jual, bagi. Boleh je dia halau. Tapi makcik ni orang baik, dia nak menjual. Dia akan bagi walaupun muka dia masam, tak happy. Tapi oleh kerana dia ada bagi, kita terimalah. Cuma hilang keberkatan. Hilang keberkatan. Tuan-tuan dan puan, kita muhasabah di sini. Kalau boleh disebarkan maklumat ini kepada kita semua. Kita pergi ke kedai besar-besar, toke-toke, kapitalis besar dalam dunia ni, 1 sen kita bayar. Harga dia RM9.97. Bayar tak bayar? Bayar. Kamu tak minta tawar walaupun setengah sen. Tapi dengan makcik yang duduk tepi jalan,
yang duk gali pucuk, duk kutuk pucuk kutip pucuk ubi, pucuk-pucuk untuk dijual, nak cari kaih pagi makan pagi. Masya-Allah, kita berkira makcik bagilah RM5 makcik. Subhanallah, patutnya kalau dia jual RM5 kita ambil 4 je. Satu saya sedekah balik ke makcik, jual ke orang lain pula. Ini yang sepatutnya. Ni tidak, dengan orang-orang yang lemah macam ni kita tekan, dengan bapak kapitalis tu taat setia kita dah. Bayar sen pun kita bayar lagi. Kita sepatutnya macam tu. Janganlah buat naya kepada orang-orang kampung yang sepatutnya kita yang bela mereka, sepatutnya kita tolong beli. Berapa semua makcik? RM2.5. Saya bagi RM3. Tak payahlah cucu, kata-kata cucu, tak payah hantar balik dia punya baki, tak perlu. Ni dah yang tak payah hantar baki ada. Di mana? Dekat restoran yang besar-besar, dekat hotel-hotel yang hak je mari holo tu, keni lutung, muncul merah. Ni. Adik keep the chain, istilah dia. Oh, dengan makcik ni 50 sen makcik, 50 sen. Masya Allah, tabarakallah. Hidup atas dunia yang penuh dengan orang panggil menyusahkan orang susah, mengkayakan orang kaya. Nasihat saya yang terakhirnya, kita kata dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Taala akan bagi rahmat kepada seorang yang mudah, senang berkira dalam ketika dia menjual, ketika dia membeli, ketika dia bayar. Ini Allah Taala bagi rahmat. Mana bila kita menjual, orang minta nampak dia miskin. Saya nak benda ni tapi duit tak cukup ni pak cik, macam mana? Ambil lah, bayar setakat mana mampu. Samhan. Waktu kita nak beli, kita juga tengok orang lah. Kalau nampak kedai ni jenis kapitalis, bahasa orang sekarang ni harga Yahudi, kita tawarlah banyak-banyak kan. Ni dah makcik yang jual tepi jalan RM4-5 harga sayur kita tawar. Orang duk jual durian sampai RM50 sekilo kita bayar. Kita kata ini tidak seimbang dalam hidup kita. Waktu kita nak bayar pun, bayar hutang ke bayar apa, biarlah samhan, dalam keadaan kita bayar dengan cara baik. Itu je nasihat saya, respon saya kepada orang-orang yang menawar sangat ni. Kita jangan duk bakhil sangat ke, masya-Allah. Duk tawar. Pergi tawar supermarket kalau berani. Tak berani. Kan? Dengan makcik-makcik ni lah yang dia main sangat. Patut kita orang panggil, kita sedekah dengan dia. Baik, soalan yang keempat, kita selalu dengar ustaz sebut tafsir Quran, tadabbur Quran. Boleh ke jelaskan apa beza antara tafsir dan tadabbur? Ini sangat penting para jemaah sekalian. Tadabbur dengan tafsir ada kaitan, tapi dia berbeza. Para ulama mengatakan orang yang boleh tafsir Quran ni orang alim ulama. Saya baca je tafsir ni, saya baca kitab ni, tafsir ni. Sebelum mari baca di sini, saya dah rujuk banyak kitab-kitab tafsir sebelum kita mengajar. Sebab kita bukan mufassir, kita hanya sekadar membaca tafsir. Lain. Ilmu tafsir ialah menjelaskan makna ayat dan penjelasan satu persatu terhadap ayat Allah Ta'ala yang termaktub dalam Quran. Ayat ini makna dia apa, maksud dia apa, sabab nuzul dia macam mana, apa yang dihuraikan. Itu dia panggil ilmu tafsir. Ini bukan semua orang boleh masuk. Kalau masuk semua, mungkin tersalah jalan kita. Berbeza dengan tadabbur. Tadabbur kita renung kepada ayat. Ayat yang kita belajar, contoh yang saya buat, kita tadabbur 2 ayat semalam dengan hari ni. Nak ambil yang jauh-jauh takut terlupa dah tuan-tuan. Semalam kita tadabbur cerita Nabi Sulaiman dengan semut. Ulama tafsir kata Sulaiman ni nabi, anak kepada Daud, menerima pentadbiran dari mewarisi tadbir ayah dia, dan lebih lagi dia boleh menguasai bahasa, boleh menguasai binatang, bahasa semut. Itu ulama tafsir boleh huraikan. Tapi bagi kita nak ambil satu je tadabbur. Kata-kata semut, wahum la yash'urun. Mereka tak tahu. Kalau Sulaiman tahu, dia tak pijak sarang kita. Satu. Hari ni kita tak tahu burung belatuk macam mana rupa dia, bagaimana dia punya bentuk, warna dia.
dan besar mana, itu bukan kerja kita. Itu kita serah kepada ulama tafsir. Kalau ada tafsir, tafsirlah. Kerja kitanya, kita belajar ilmu tawaduk, ilmu tasabut. Nak terima berita, pasti dulu betul salah. Ini kita tadabbur, sebab ilmu tadabbur, ilmu yang kita renung kepada ayat Quran untuk mencari petunjuk, mencari bimbingan, mencari jalan yang kita nak amalkan. Sekarang ni kita boleh amal. Ilmu semut, bersangka baik. Ilmu hudhud, boleh je orang kecil bagi tahu maklumat pada orang besar. Orang besar kena bersifat tawaduk. Satu. Yang kedua, setiap maklumat yang kita terima, jangan telan bulat-bulat, mesti tasabut dan tabayun. Itu dipanggil tadabbur. Ini saya rasa boleh jelas. Kalau nak panjang lagi, masa kita tidak terhad. Jadi kita, ilmu tafsir ni makna ilmu nak huraikan maksud ayat, khilaf ulama dalam, itu semua tafsir. Kita serah kepada ulama tafsir, mufassirun. Tapi tadabbur kita boleh ambil. Alhamdulillah. Boleh jelas lah, insya-Allah. Agaknya jelas lah tu. Kalau tak jelas lagi, kena jelas lah. Kalau tidak, rugilah kita. Macam mana kita tak jelas, benda sudah jelas. Kan? Baik, para pelajar sekalian. Kita pergi kepada soalan yang kelima, soalan tentang solat sunat isyraq. Ada kata, kita dapat pahala haji dengan umrah tadi yang disebut, apabila kita duduk di tempat tu tak bergerak-gerak. Solat subuh berjamaah, kemudian berzikir. Cuma saya nak tanya, kalau dengan kuliah macam mana? Sedap juga soalan dia ni. Kata, kalau kita kuliah ni dianggap sebagai zikir, majlis zikir, insya-Allah dapat. Di samping itu kita zikir waktu pagi tu, subhanallah bihamdi 100 kali apa ni. Kita zikir sambil-sambil kita dengar, itu tidak menjadi masalah. Insya-Allah bolehlah pahala yang diharapkan itu. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pahala. Cuma sekarang ni kita tak lagi masjid. Tak lagi masjid pun kita duduklah kat rumah kita tu. Dengan alasan keuzuran, alhamdulillah. Saya tengok macam ada satu something lah, orang duk sebar kena baca surah Ikhlas 100 kali. Lepas subuh. Jadi ramai orang tanya soalan ni. Maknanya, tapi cuba hantar mari, poster dengan saya, kita buat ulasan sikit. Cuma soalan dia kena baca bismillah ke setiap kali awal surah? Kata na'am. Saya banyak kali dah jawab, cuma jawab sekali lagi. Soalan yang keenam, betul ke salah satu? Salah satu ni kena cepat sikit. Salah satu punca bala turun di satu tempat kerana diamnya para agamawan terhadap kemungkaran tempat tersebut. Kita jangan spesifik lah. Nanti orang yang kena bala sekarang seolah-olah macam kita kata ke dia. La. Saya jawab umum. Bala itu turun apabila tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Betul itu. Kan dalam hadis Nabi SAW, iza zahara su fil ardi. Apabila zahirnya suatu benda mungkar di atas dunia ni. Dan orang-orang yang alim diam. Tak larang. Anzalallahu ba'sahu bi ahlil ardi. Allah Ta'ala akan turunkan bala di tempat itu. Wa in kana fihim qaumun salihun. Kalau ada orang soleh itu pun, lanyak sekali dengan orang soleh. Sebab mereka tidak menjalankan tugas. Kemudian orang tanya Nabi, orang soleh tu nanya dia. Lah. Orang soleh tu akan dibangkit dengan kesolehannya, tapi bala tu mati belaka, mati semua. Memang terdapat dalam satu hadis 5 perkara, 5 sebab berlakunya bala atas dunia ni. Sebab benda mungkar, zahirnya zina, zahirnya kemungkaran, zahirnya riba, orang tak bayar zakat. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, cari 5 sebab mengundang bala. Saya dah bagi 15 minit tak silap video pendek kita baca hadis ni. Perlu tuan-tuan tengok di sana. Mudah-mudahan ada panduannya kepada kita semua. Yang pentingnya betul lah soalan turun bala dengan sebab mungkar di situ. Habis orang soleh ada, orang soleh dia diam, tak langgar mungkar, dia kena lanyak sekali dengan bala. Dan satu lagi kita kena bersangka baik. Ada kalanya bala Tuhan turun bukan sebab mungkar. Allah Ta'ala turun bala sebab Allah nak angkat darjat orang di situ. Ini kena positif. Ni ada setengah orang kalau bercakap, ni bala-bala ni sebab orang sini jahat semua ni. La. Kita kena letak turunnya bala di situ sebab Allah nak angkat darjat sahabat-sahabat kita. Jadi kita doakanlah supaya sahabat kita ni sabar,
orang yang dia kena uji, bersabar di atas ujian, mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti yang lebih baik dan Allah Ta'ala beri pahala kesabaran. Kami di sini, di pondok ini, pada 12 hari bulan Disember 2014 telah diziarahi oleh air, tenggelam semua sekali kawasan ini. Pondok saya ini tenggelam, dan kita barang-barang, rumah saya nampak atap je. Masya Allah, tabarakallah. Kita sabar. Kita tahu Allah Ta'ala nak uji kita, mudah-mudahan kita dapat ganjaran pahala dan mendapat balasan yang terbaik, insya Allah. Jangan cuba-cuba buat speaker, oh sini maksiat lah. Tak baik gitu, buat tuduhan kepada orang. Rumah orang terbakar, tak payah zakat tu. Oh, jangan, tuan-tuan. Kita tak boleh mudah-mudah jatuh hukum sedemikian. Soalan yang ketujuh dan yang 8, dia campur sekali. Apakah hukum mandi wajib guna air panas? Air panas tu setara mana? Kalau air panas yang panas mendidih, jangan main, terbakar awak punya kulit. Kata di para ulama, kalaulah panas tu sangat, dia panggil makruh menggunakan air panas. Sebab boleh membakar kulit. Tapi kalau air panas macam pemanah air dalam bilik mandi kita tu, lah, itu tidak makruh. Cuma dalam kitab fiqh kita ada. Dia kata air musyammas. Air musyam, air yang dijemur di bawah panas matahari, makruh digunakan sekiranya boleh memudaratkan kulit. Menyebabkan kulit kita jadi gatal, jadi sopok, itu makruh. Makruh, tidak haram, makruh. Baik. Mana lebih afdal solat sunat lepas isya dengan solat witir? Ya akhi, ya ukhti. Kita tak boleh nak bezakan lagi. Solat ba'diyah ini package. Solat qabliyah, ba'diyah yang mengiringi solat fardu. Adapun solat sunat witir, itu solat khas untuk malam. Jangan campur dengan ni. Saya nampak orang yang keliru banyak. Bulan Ramadan, ramai yang tak bangun solat sunat ba'diyah. Dia duduk main WhatsApp, tunggu imam bangun, salat sunat tarawih dia bangun. Kenapa tak salat? 20 rakaat kan ni? Ya akhi, ya ukhti. Itu beza. Yang ni salat sunat package. Kalau kita jaga 12 rakaat, kita dapat pahala khas, mahir dalam syurga. Tapi yang tarawih itu satu package lain pula. Package qiyamul lail. Kalau kita salat bersama dengan imam. Allahu Akbar. Jadi kena bezalah, kan? Jangan tak buat. Buat solat sunat ba'da Isya, kemudian kalau kita nak witir 3 rakaat. Terbaiknya kita witir belum tidur. Lagi baik kalau witir bangun dari tidur. Itu terbaik. Akhir malam. Itu yang ke-8. Soalan yang ke-8 tadi. Mana afdal solat sunat witir ba'da Isya? Kita kata itu perbezaan yang sudah jelas. Soalan yang ke-9, boleh ke baca ayat kursi selepas Fatihah dalam solat, ganti surah? Naam, tak ada masalah. Nak baca ayat kursi, nak baca ayat amanah Rasul, apa-apa surah yang kita ingat, boleh baca, tak ada masalah. Cuma ulama berbahas tentang afdal tak afdal. Dia kata ada yang mengatakan afdal kalau kita boleh baca satu surah, walaupun pendek, daripada kita baca pertengahan surah, walaupun panjang. Jadi yang pentingnya ada perbahasan ulama. Menjawab kepada soalan ini, boleh kita baca mana-mana surah selepas daripada Al-Fatihah, ganti daripada surah lain, tidak menjadi masalah. Soalan yang ke-10, bolehkah kita solat duha 2 kali atau lebih? Contohnya, bila habis kuliah subuh Abu Anas, kita ada wuduk lagi, kita pun solat dulu. Nanti jam 11, jam 10 nanti kita solat duha lagi, boleh? Kita kata na'am. Solat selepas kuliah ni kesinambungan daripada solat tadi. Siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai naik matahari, kemudian dia solat. Itu kita boleh pahala haji dengan umrah. Dan boleh je kita niat duha, tak salah. Setelah naik matahari 15 minit, kita niat duha, boleh. Tapi solat duha yang afdal nanti cerah, panas matahari, itu afdal. Macam soalan tadi, pukul 10 pagi, itu afdal. Jadi kita solat 2 kali je boleh. Solat duha ni elok kita buat paling kurang minima dia 2 rakaat. Elok 4, maknanya nanti kita buat sekarang 2, nanti pukul 10 buat 2 lagi, ataupun 8 rakaat lagi elok. Buatlah ya. 3 kali 4 kali silakan. 4 kali 8 rakaat kan. Nabi dah buat hadis, salatul awabin hina tarmadul fisal.
solat orang awabin, orang baik-baik, ahli ibadat, solat duha dia bila ketika panasnya unta. Anak unta dia rasa panas, dia pun bangun nak berjalan. Itu dia panggil mana jam 10. Eloklah tu kita solat duha lagi. Tapi jangan lupa solat duha juga selepas kita kuliah ni. Soalan sebelah, saya ada beli minyak wangi yang bawaan oud. Tapi ada kandungan alkohol, etanol kan. Jadi masalah penggunaan alkohol dalam wangian khilaf ulama. Ada sebagian ulama semasa kata alkohol dalam wangian itu bukan untuk minum. Kalau minum mati tu, bukan mati, bukan sekat mabuk mati. Maka mereka mengatakan harus kita guna alkohol dalam wangian. Ada sebagian ulama kata yang berpegang dengan alkohol itu arak, haram, tak boleh guna. Jadi Abu Anas kata apa? Abu Anas kata benda ni khilaf. Terpulanglah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pakai saya tak ingkar. Kalau tuan-tuan kata saya tak nak pakai, itu pun lebih baik. Wallahu alam. Jadi kalau orang pakai kita tak ingkar. Sebab ada khilaf ulama. Ulama semasa memberi ulasan yang panjang tentang dia punya alkohol dalam wangian ni dia buat daripada apa, panjanglah perbahasan. Kalau tuan-tuan tengok, cuba cek dalam fatwa wilayah, tak silap saya, ada bincang tentang masalah ini. Soalan yang 12, semasa solat sunat ketika sujud, saya tak sengaja saya berdoa dengan bahasa Melayu. Bila saya sedar saya berhenti, sah ke solat saya? Sah, insya-Allah. Tidak jadi masalah. Kita berdoa dan dia pun cakap dia terlupa tadi. Bila dia ingat balik, dia berhentilah, Rabbi ghafirli wa li walidayya balik. Dan khilaf ulama dalam masalah berdoa dengan bukan bahasa Arab dalam solat. Tapi sebaiknya kita jangan buatlah. Kita keluar daripada khilaf itu, insya-Allah. Tapi kalau nak terjemahan zikir solat, jangan. Subhana rabbiyal azim, kita pergi baca Maha suci Allah yang maha tinggi, maha agung. Tak. Zikir-zikir solat yang maksur, kekalkan bacaan dia. Cuma doa yang kita kata ni doa yang kita buat untuk permohonan kita yang jadi khilaf. Soalan yang ke-13, dalam keadaan sekarang, jika kita beramal ibadat, pergi haji, tidak laku dosa besar, ada harapankah kita masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab? Dalam kita hidup tak lepas dari dosa riba, hutang dengan bank dan sebagainya. Kita kata, ya akhi, tolonglah spesifikkan soalan tentang benda gaib saya, macam mana saya nak jawab? Allah boleh tidak masuk syurga tanpa itu hak Allah. Kita minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu tanpa hisab, tanpa azab, ataupun hisaban yasira, hisab yang ringkas. Ini kalau dosa kita tak habis nak bayar, waris kena bayar. Kerana itu ibu bapa yang sayang kepada anak-anak, isteri, jangan berhutang. Kalau kita mati, anak-anak kena bayar. Oh, tak apa Ustaz, takafur bayar. Terpulanglah. Yang pentingnya jangan menyusahkan orang yang masih hidup. Soalan yang ke-14, apakah amalan air selusuh? Ada setengah orang panggil minyak selusuh. Untuk ibu bersalin, adakah satu sunnah? Kita kata tak adalah sunnah, Nabi kita ajar orang nak bersalin. Ini bacaan dia, buat minyak tiup-tiup. Tapi kata di para ulama, la ba'sa, tidak mengapa kalau kita baca. Contohnya isteri nak bersalin, kita pergi baca ayat Quran ke, baca hadis-hadis, baca zikir-zikir yang maksur contohnya, ataupun quri'a laha fi ma', kita ambil air, kita tiup bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dengan berkatnya surah Al-Fatihah yang mulia ini. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah urusan isteri nak bersalin, kita bertiup air bagi dia minum, tiup atas minyak boleh, tidak ada halangan insya-Allah. Tapi jangan komersialkan. Dia masalah air jampi, minyak-minyak jampi ni, minyak yang tidak ada klinikal, kata orang. Tak ada kajian yang kita boleh buktikan dia jadi. Maka bagaimana kita nak jual benda tu? Berbeza dengan kita jual ubat ni, sudah kita cek. Sebab itulah kalau kita nak buat air jampi ke, tiup air ke, minyak ke, tak boleh kita jual dengan harga sekian-sekian. Sebab kita tak tahu benda tu ada bukti ke tak ada bukti. Orang panggil dari sudut klinikalnya, tak boleh nak cek. Tapi kita nak bantu orang, boleh kita baca bismillahirrahmanirrahim, minum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat, bagi mudahkan urusan, boleh. Kalau orang nak bagi duit, tak payah ambil. Kita pun tak tahu. Kita jampi tadi betul-betul jadi ke tak jadi, wallahu alam.
Ini kita kena hati-hati. Soalan yang ke-15, imam tersekak bacaan surah lazim. Tak ada makmum yang berani tegur. Semuanya tak hafal belaka. Mana lebih baik? Elok kita terus rokok atau baca surah lain? Surah yang pendek seperti surah Ikhlas. Kita gini. Kalau kita baca surah panjang, contohnya kita baca surah yang panjang apa dia? Sabbihisma rabbikal a'la contohnya. Sampai separuh surah lekat. Tak ada siapa nak tegur. Boleh ya kita sujud. Sebab orang belakang dah cukup masa untuk dia baca Fatihah. Tapi kita baca wal asri tak boleh pasal. Jangan sujud. Orang belakang tak baca lagi Fatihah lagi. Ada kita tukar surah lain yang kita ingat. Itu je kaedah yang kita ada. Surah macam dia kata surah Al-Ikhlas contohnya boleh kita tukar. Kalau orang boleh tegur, tegurlah. Kalau orang tak ada orang nak tegur, tak ada orang hafal Quran atau semuanya tak confident, kita rasa tak lekat, berhenti. Jangan dicuba lagi. Nanti makin banyak kesalahan kita dengan bacaan kita itu sangat berbahaya. Soalan yang ke-16 Soalan yang ke-16, mana dia punya soalan ni panjang ni. Dia kata, Ustaz, hukum menggunakan emas dengan perak, sadur hanya di bahagian tepi sekeliling saja emas. Oh, ini yang kita dah bincang dalam siri kita semalam, pendek ya kita bincang. Dia panggil kita kena ada dua. Satu benda dia panggil matliyu bizahab, maknanya benda yang ada emas. Ada emas di jam kita ke, gelah ke, pinggan makuk ke, matli, maknanya emas tu ada. Kalau kita pergi ke kedai emas, dia boleh bakar keluar balik emas, maka itu haram digunakan. Satu lagi dipanggil mumawwah bima izab. Mumawwah ni maknanya orang guna air emas, warna kuning tu air emas. Kalau kita pergi bakar, terbakar semua sekali. Itu dia diharuskan penggunaannya. Kita kena fahamlah. Cuma bekas yang ditampal dengan perak, contohnya bekas kita ni pecah, ditampal dengan perak, itu ada dalam kitab fiqh Syafi'i. Dia mengatakan dia panggil al-matliyu. Matli itu maknanya kita bukan matli, memawah, mana kita letak sebagai tampal kepada benda itu dengan perak. Jadi ada yang mengatakan yang sedikit itu diharuskan. Wallahu alam. Sadur. Tapi kalau memawah tu dipanggil dengan mah yang betul, itu tak boleh. Ada khilaf di sini sikit perbincangan. Yang panjang tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya kepada kitab Fiqh Manhaji ada, Mu'tamad ada, dalam bab menggunakan bekas emas dengan perak. Kita huraikan panjang di sana. Tapi kesimpulan sini, kalaulah emas tu memang ada, tak boleh guna. Kalau dia panggil salut air emas je, terbakar semua, itu boleh. Walaupun nampak comel macam emas semua, ataupun tadilah dia panggil tadbib, tampal bekas kita dengan perak, itu insya-Allah tak ada masalah. Sama juga dengan orang gigi emas, gigi perak tu, itu boleh digunakan. Ya. Baik, soalan yang 17, minta ulas mengenai jenis-jenis selawat yang pelik-pelik ni. Ada orang kata boleh bawa kepada syirik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sukar di sini kita nak spesifikkan selawat. Cuma kita tengok, kalaulah makna dia pelik-pelik sampai peringkat mengatakan Nabi tahu benda gaib, Nabi tahu benda yang menguasai dunia ni, hak dia belaka, itu tak boleh baca. Tapi kalau kita puji Rasulullah sebagai Rasulullah yang pemberi syafaat di akhirat esok, boleh. Tapi kalau kita minta, itu jadi masalah. Sebab itulah saya kempen tuan-tuan muslimin dan muslimat, berpeganglah dengan selawat, hadiah yang terbaik yang Nabi sendiri daripada mulut Nabi kepada telinga sahabat pula bawa kepada tabi'in sampai kepada imam hadis melalui saluran sanad yang baik, maka dia tak ada masalah. Tapi biasanya masalah ni selawat yang mari daripada mimpi-mimpi. Kadang-kadang dia bawa kepada ghulu yang pelik-pelik. Jadi tuan-tuan carilah dalam internet, banyak dah orang-orang huraikan tentang selawat. Saya tak namakan selawat yang pelik-pelik ni. Banyak masalah pula hari ni kena terus, banyak cerita kita. Yang ke-18, kita tidak boleh menentu seorang itu mati
Orang mati tu, orang ni ahli syurga, bidadari syurga, anak syurga. Betul? Bagaimana pula dengan orang mati syahid? Boleh tak kita kata asyahid fulan? Di sini pun para ulama kata sama dengan tadi juga. Menentukan orang itu. Sebab orang syahid ni, kalau kita saksi dia, syurga dah tu. Cuma kalau kita kata, sebab ulama bahagian kategori syahid tu banyak. Syahid ma'rakah, syahid dunia, syahid akhirat. Jadi kita kata orang ni mati syahid sebab dia mati dalam peperangan. Adakah dia diterima sebagai syuhada inda Allah? Itu hak Allah. Tak boleh kita, orang ni syahid ni, syurga lah. Kita kata, Nabi kita larang kan, beberapa hadis yang kita dah baca dalam siri lepas. Cuma kalau kita kata orang ni mati dalam peperangan, insya-Allah dia mati syahid, kita kata insya-Allah tidak ada larangan di situ. Tapi jangan confirm. Confirm tak boleh, itu kerja Tuhan. Minta Ustaz tolong jelaskan tentang Afghanistan ni. Dia nak laksana syariat, minta pencerahan. Saya kata isu-isu antarabangsa ni, saya pun tak sempat nak jawab lah di sini. Kena ceramah pula tentang Afghanistan. Cuma gini ya kita ni. Kalau kita tengok, sekarang ni berita dunia, sumber berita mari daripada siapa? BBC, berapa C lagi. Kebanyakannya, kalau yang terlibat dengan Islam, bias. Berita tak betul banyak. Sebab tu saya tak berani nak ulas. Isu-isu yang tentang Taliban, tentang apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku. Berita yang kita terima daripada berita luar negara. Berita ni, banyaknya berita-berita yang bias tentang Islam. Tengok dia kata Taliban ni duduk rogo orang lah, macam-macam. Ada juga ni. Orang Malaysia ni pun, buat live video, marah kepada kita bila kita kata Taliban menang, kita suka. Marah dia. Kita kata awak tahu mana? Sumber berita gelap. Atas dunia ni banyak berita-berita yang gelap. Yang kita tahu. Jadi kalau kita ulah benda kita tahu, kita pula menjadi celaru kepada kita sendiri. Jadi saya tak tahu nak kata. Wallahu alam, itu je saya. Tuan-tuan boleh tanyalah kepada pakar-pakar yang mengkaji tentang gerakan Islam peringkat antarabangsa. Mungkin mereka ada maklumat jelas, direct daripada ni sibuk kita ni, sibuk. Ni ada seorang pendakwah ni, Muhammad Hassan Adedu. Bila ada pendakwah kita sibuk tentang akidah orang Afghanistan. Dia kata Afghanistan ni akidah gitu, akidah gini. Dia kata masa Amerika jaga Afghanistan, mu tak tanya pula akidah Amerika tu apa. Masya Allah. Jadi kita kadang-kadang tak seimbang. Kasih nak kelahi je sama kita. Ini je kita. Ini bila sama juga bila mari tempat kita ni. Bila mari Perdana Menteri baru ni, insya-Allah akan akak sumpah hari ni. Kita doakan, rakyat kena doakan kebaikan kepada pemimpin, sebab kalau pemimpin baik, insya-Allah jadi baik. Ini kita tak akak sumpah lagi sibuk dah duk throw klip tokrak lah, apa benda macam-macam dia punya kelahi sama-sama dia tak habis-habis. Daripada tak boleh jawatan semuanya lagu tu lah belaka. Yang dah terima jawatan pun kita tengok apa yang mereka buat, mereka berkuasa, kita kata sukar untuk kita nak ramalkan setiap orang. Sebab itulah kita kata, nak kata ini terbaik, ini baik, tengok dulu dia buat. Kita sebagai rakyat, bila kita terima pemimpin baru, kita kena doakan, ya Allah, jadikanlah dia pemimpin yang baik. Pemimpin yang soleh. Pemimpin yang boleh memacu kemajuan kepada negeri. Yang boleh mengatasi wabak COVID ini dengan baik. Kita doakan. Ni tidak asyik terus siang malam. Apa yang kau nak? Nak kata kajian gagal, mu tu gagal. Mengawal diri, mengawal nafsu. Bila orang naik yang kita tak suka, begitulah kegagalan kita mengawal adab, mengawal akhlak. Ulama kata apa? Lisanul laim. Apa dia kata ni? Orang yang buruk perangai dia tu, lidah dia buruk. Silahul laim baziul kalam. Senjata orang yang hina ni, orang yang tak baik akhlak, lidah dia tak baik. Kita tengok di Facebook hari ni. Apa tak kata? Semalam orang tunjuk dengan saya, Ustaz, tengok di Facebook Istana Negara. Masya Allah, tabarakallah. Tuanku, sebelum lantik, masing-masing kata, kebijaksanaan tuanku, kebijaksanaan tuanku. Bila sudah lantik, tak kena orang dia, apa yang tak tulis dekat Facebook Istana Negara. Subhanallah. Manusia ni begitulah. Yang nak ikut hak nafsu dia nak, semua betul belaka. Kawan-kawan kita pun kadang-kadang ustaz juga, orang baik-baik, minat dengan dakwah. Tapi bila kena kepala dia masuk dalam ni, begitulah juga Facebook dia. Masya Allah, tabarakallah. Ni pelajar-pelajar saya ni.
kita duk tengok. Ada yang silahul al-laim bazi'ul lisan, ada juga perangai ni di Facebook masing-masing. Tuan-tuan, belajarlah ilmu tadabbur. Kita duk mengaji tadabbur Quran, tapi kalau akhlak kita tidak memberi kesan, jangan menyalahkan saya di akhirat esok. Apa yang saya nak buat? Saya sayang semua kepada pelajar-pelajar kita ni. Jagalah pahala kita, jangan beri kepada orang. Ni ada pahala kita pagi-pagi, petang-petang asyik duk beri kepada. Bila kita teruk orang, bermakna pahala kita beri kepada orang yang kita benci. Ini ingat hati-hati tuan-tuan. Nak tegur kesalahan pemimpin, dasar-dasar yang tak betul, tegur dengan cara ilmiah. Di mana salah? Tegur. Ni ada seorang kawan kita ni, hari-hari masuk dalam grup tentang ubat cacing. Oh, kerajaan gagal sebab tak guna ubat cacing. Duk berjuang ke ubat cacing ni berapa hari dah, berapa bulan dalam grup. Orang tegur pun tak dengar. Duk gila kau ubat cacing. Makanlah kau dulu. Nak tengok hidup ke mati. Masalah duk menyusahkan orang. Baik, jangan duk tanya kat bab politik ni susah saya nak berhenti. Sebab saya sayang ke tuan-tuan. Kalau tak nasihat, orang kata ustaz diam. Bila nasihat, dia kata ustaz main politik. Akhir sekali saya pun kena terus juga. Na'udzubillah. Baik, kita pergi soalan yang terakhir untuk hari ni. Malam saya mandi junub. Ni soalan malam Jumaat ni, malam junub ni. Bila tiba waktu subuh, saya solat subuh. Selesai solat subuh, saya terpandang ada gam di tapak kaki. Lalu saya ambil semula air sembahyang dan solat balik. Masalah saya tak pasti gam tu bila melekat, adakah kena mandi junub semula ataupun tidak. Jadi kita kata gini tuan-tuan, dalam perkara ini kita kena tengok waktu terdekat. Contohnya tapak kaki kita ni memang waktu solat Isya semalam, kita kan waktu kita solat Isya kan kita duduk sambil zikir tu, kita tak ada nampak pun ada gam di tapak kaki. Cuma yang kita awal yang pagi kita nampak tapak kaki kita ada gam subuh. Kita jangan duduk jadi was-was, duduk korek mungkin semalam lah. Mana kita bermula dengan subuh tadi sajalah. Jadi kalau kita rasa kita mandi junub dekat subuh tadi, kalau kita gam tu ada, kita buang dia punya gam ataupun cat atau saja apa-apa yang menghalang wuduk, maka pada ketika itu tuan-tuan boleh ambil pergi basuh semula kaki kita. Kalau masa tak lama sangat lah kan, ambil balik wuduk dan sekali lah dengan mandi tu, sebab tak kena air tadi, dah kata dah air sekarang. Tapi kalau terlalu lama mandi, elok kita mandi semula. Tapi kalau rasanya tak lama sangat tu, sebab dia mandi mungkin pukul 5, dia solat subuh pukul 5.30, jadi tak jadi masalah. Cukuplah dengan kita basuh dan terasa. Jangan was-was, jangan duk korek, alah gam ni 3 hari lepas ni kena qada semua. Jadi kita menyusahkan kita sendiri. Kita ambil waktu yang paling pendek, yang paling dekat dengan peristiwa itu berlaku. Wallahu alam. Satu lagi peringatan mesra daripada admin kita, tuan-tuan tulislah soalan dengan bahasa Malaysia, dengan bahasa yang penuh, dengan huraian yang pendek, kan? Jangan masuk isu-isu provokasi. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.